Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam reformasi buat semua penonton Terus Terang dibawakan khas dari studio kita Budak Ampang. Seperti biasa, kita akan bawakan tetamu yang pastinya minggu ini juga adalah tetamunya sangat menarik, ya. Yang mana banyak isu yang berlaku sebelum ini, yang mana attacking dan sebagainya membabitkan tetamu kita. Tapi sebelum kita perkenalkan tetamu kita, tapi saya nak bawakan juga perkenalan yang bahawa program ni bukan saya seorang sahaja. Bersama saya ialah hos bersama Datuk Hans Aizal. Apa khabar Syarum? Khabar baik, Datuk. Jumpa lagi minggu ni. Jumpa lagi. Syarum, minggu ni sebenarnya saya nak maklum pada semua. Di mana Terus Terang ni bukan hanya untuk satu parti. Ya, terus terang sebenarnya kita menjemput daripada berbagai parti untuk datang ke rancangan Terus Terang ni untuk memberi pendapat, untuk share kepada masyarakat tentang hala tuju mereka, apa yang mereka mengalami dalam parlimen ataupun di dalam industri politik, saya mengatakan kan. Dan harap-harap masyarakat akan nilaikan sendiri. Di mana leaders kita yang berkualiti, leaders yang ada wawasan untuk negara kita. Yang akan fight untuk mereka juga. Itu yang menariknya. Kadang-kadang ada bertanya juga pada saya, Datuk, kenapa musim ni bukan lagi macam musim yang lepas? Musim lepas kita satu parti saja, tapi musim kedua kita buka juga kepada parti-parti komponen lain untuk bersama menjadi tetamu kita dalam program Terus Terang. Jadi kita tak nak memberikan rasa suspend kepada tuan-tuan dan puan-puan yang menonton Terus Terang. Kita akan terus perkenalkan tetamu kita. Tetamu kita tak lain tak bukan yang berhormat Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof Rawa. Apa khabar YB? Sihat. Khabar YB Datuk Seri? Alhamdulillah, ya. Kira YB datang straight daripada Parit Bunta ke macam mana? Ya, memang saya dari Parit Bunta. Pagi tadi kami bertolak untuk menyahut jemputan daripada studio. Terima kasih. Dan kebetulan pun ada beberapa urusan, jadi saya ambil kesempatan sekali lah. Terima kasih kerana menjemput saya. Okey, terima kasih YB atas kesudian hadir ke studio kita Budak Ampang. Jadi seperti biasa, kita tak akan panjangkan isu pengenalan. Kita akan terus fokus kepada soalan. Yang mana soalan pertama untuk YB ya. Kalau kita lihat sejak kejatuhan Pakatan Harapan pada PRU 14 yang lepas, kita dapat ikuti jugalah YB banyak menulis dan juga berkongsi pandangan di FB Live dan sebagainya, ya. Dan kalau kita lihat sejak kejatuhan ni sampai bertambah lagi porak-perandanya, sampai 2 kali pertukaran kerajaan lagi lepas itu, ya. Jadi pada pendapat YB lah, kalau kita lihat dengan isu sekarang ini, apakah penambahbaikan yang mungkin Pakatan Harapan boleh ambil supaya akan datang tidak lagi berlaku isu seperti ini? Silakan YB. Okey, terima kasih Syarul. Yes. Terima kasih Syarul. Kalau kita nak membicarakan soal apa yang berlaku pada 23 Februari 2020, itulah tarikh jatuhnya kerajaan Pakatan Harapan, kita perlu menyorot ke belakang sedikit agar kita tidak hanya melihat itu adalah satu peristiwa yang tersendiri, tapi dia ada kaitannya dengan beberapa, kita kata, perjalanan kronologi yang panjang. Kalau boleh saya mulakan dengan usaha untuk kita melakukan reformasi dalam negara kita. Dah dimulakan sejak daripada, kalau dilihat dalam konteks gabungan politik itu, Barisan Alternatif, Pakatan Rakyat, kemudian Pakatan Harapan, dan saya rasa dari situlah kami datang. Kami tidak datang hanya muncul tiba-tiba out of the blue, orang putih kata. Tapi ia satu proses panjang yang kita sendiri tahu bahawa ramai yang terkorban dalam usaha untuk mereformasikan negara ini, termasuklah Datuk Seri Anwar Ibrahim yang dipenjarakan 2 kali kerana tujuan dan cita tersebut. Maka perjalanan yang panjang ini kita jadikan sebagai satu aset besar untuk kita lakukan, dan ringkasnya pada pilihan raya 2008 kita telah berjaya menafikan 2/3 dan kita menjadi pembangkang. Dan saya rasa ketika itu kita masih meneruskan agenda kita, dan hanya pada tahun 2018 kita berjaya menguasai Putrajaya, dan ketika itu kita pun tahu kebangkitan waktu itu satu parti yang bersama dengan kita, iaitu Bersatu. Maka kemenangan kita itu adalah bukan kemenangan satu hari, tapi ia hasil daripada satu perjalanan yang panjang, dan
Apabila itu berlaku, sudah tentu kita mendapat kuasa. Dan bila kita mendapat kuasa, kita cuba untuk memenuhi aspirasi yang kita bawa sejak daripada 1999 sebenarnya. Betul. Maka di situlah kita rasa cabaran besar yang kita nak bawa. Saya menganggap mungkin satu kejutan juga mungkin bagi setengah pihak apabila kita cuba membawa perkara tersebut. Tapi apa yang lebih utama ialah kita tidak menyangka ia boleh sampai kepada tahap di mana berlaku pengkhianatan. Pengkhianatan itu bukan sekadar macam saya merasakan sakitnya itu ataupun Pakatan Harapan merasakan sakit itu, tapi yang lebih besar yang kita perlu lihat ialah keseluruhan naratif politik itu digegarkan dengan satu pukulan yang ia menuntut kepada rakyat Malaysia untuk memahami bahawa negara kita ini mungkin masih belum bersedia kepada satu reform yang secara besar-besaran sehingga ada pihak yang sanggup melakukan pengkhianatan. Tapi lebih penting pada itu, Datuk, saya rasa, ya Syarul, ia bukan hanya soal kami jatuh. Okeylah, siapa tak terasa? Mesti. Ya? Siapa tak rasa sakit? Okey, fine. Itu mungkin orang kata kita pendam sendirilah, ya. Tapi saya seringkali ulang dalam saya punya penulisan, dalam saya punya apa saja program yang saya cuba ketengahkan idea saya ialah kesan dan impak yang paling buruk kepada langkah tersebut ialah ia telah memberikan satu image yang negatif kepada orang politik. Dan rakyat merasakan mereka dimangsakan. Segala konsep demokrasi, mandat itu seolah-olah tidak ada maknanya. Dan ini sangat sukar untuk kita menyembuhkan keadaan. Betul. Lalu hilang kepercayaan kepada orang politik, hilang kepercayaan kepada institusi yang berkuasa. Dan bila saya kata institusi politik, bukan hanya hilang kepercayaan kepada orang yang mengkhianati. Kami pun sebagai orang politik juga terkena kesan itu, seolah-olah berlaku satu defisit kepercayaan kepada orang-orang politik. This is not good for the country. YB, saya nak jelas sikit. Di mana bila sesuatu pengkhianatan begini berlaku, okey, rakyat telah memilih kerajaan pada masa itu, ya, PRU14. Dan setelah beberapa bulan dan setahun lebih ke Pakatan Harapan jatuh. Adakah ini untuk memberi sesuatu kepada masyarakat di mana we are trying to soften you or upset you, di mana masyarakat tidak akan keluar untuk mengundi nanti? Sebab mungkin daripada netizen kaum B, mereka selalu mengatakan penatlah kalau kita ni nak pergi macam saya undi YB, saya daripada Sarawak. Saya terpaksa fly, saya tengah kerja, saya fly pagi tu untuk mengundi di Ampang, kemudian saya fly balik pukul 3 balik kepada Kuching untuk teruskan saya punya kerja menggunakan wang sendiri, masa sendiri, segalanya, dan pengkhianatan telah berlaku di Ampang. You see? So, adakah saya sebagai masyarakat kata saya malaslah nak mengundi lepas ni, kan? So the numbers are swaying to one side lepas itu, kan? Ataupun adakah masyarakat akan keluar cakap lagi dengan marah mereka, lagi dengan apa mereka inginkan untuk negara, dan keluar ramai-ramai untuk mengundi balik siapa mereka inginkan untuk ketuai negara kita? Saya tidak fikir pengkhianatan itu berlaku untuk tujuan tersebut. Okay. Pengkhianatan itu berlaku kalau kita melihat sebab dan musabab secara zahir. Zahir itu yang kita tengok daripada kenyataan dia apa semua. Saya rasa perkara awal yang disebutkan tentang kewajaran langkah syaitan ini, ada setengah orang kata langkah syaitan lebih kurang. Ya, kita dah dengar beberapa kali. Okey, so saya merasakan itu mereka kata kenapa? Untuk pensejajaran. Baik, kita tanya apa itu pensejajaran? Ini soal Melayu. Ini soal DAP menguasai. Orang Melayu merasakan Islam tidak dibela. Itu saya boleh buktikan. Kenyataannya terlalu umum begitu. Betul. Terlalu jelas, tidak ada sembunyi begitu. Itu zahirnya begitu. Zahirnya begitu. Tapi saya rasa zahirnya begitu hanya sekadar untuk menarik sentimen. Kerana tidak ada fakta pun di atas apa yang sokongan. Ya. Tapi yang lebih terpendam daripada itu, Syarul, apa yang berlaku dalam langkah tersebut, saya lebih melihat bahawa ianya satu langkah untuk menyisihkan agenda reformasi yang kita nak bawa. Kerana apabila ia berlaku, ini akan memberi kesan kepada saki baki
rejim yang masih terperap dengan pemikiran lama dan juga mungkin skandal-skandal rasuah yang berleluasa. Dan kita pun tahu bagaimana kejatuhan UMNO Barisan Nasional itu adalah disebabkan kerana terpalit dengan rasuah. Jadi ketakutan mereka itu akan diletakkan di balik jeruji besi kerana perbuatan mereka itu menyebabkan mereka memastikan tidak berlaku penerusan daripada mandat rakyat ini. So itu adalah lebih real dan lebih praktikal untuk kita faham. Cuma mereka gagal memahami bahawa kerakusan mereka berbuat demikian itu telah melahirkan ini yang disebut oleh Datuk Hans tadi. Yang melahirkan perasaan ini, iaitu rakyat kecewa. Kenapa mandat aku yang beri ditarik dan dirampas? Rakyat merasa dirinya tidak diberi penghormatan. Rakyat merasa, dan di sinilah saya kata, you must remember, kesannya itu bukan kepada tindakan sekelompok mereka yang membelot ini, tetapi ia telah mencemarkan nama baik orang politik, nama baik parti, nama baik orang yang ikhlas untuk memastikan negara ini maju ke depan dan sebagainya. Tapi dipalit sama, seolah mereka membuat satu rumusan dan konklusi apa? Orang politik sama saja semua. So ini bahaya. Ini sangat-sangat bahaya. Dan itulah yang tadi Datuk Han sebut, tanpa disedari telah melahirkan implikasi yang begitu. Dan ini memberi cabaran kepada kita lebih besar untuk meyakinkan orang ramai supaya dikembalikan kepercayaan itu semula pada orang politik. Syarum, saya satu yang saya harus tanya, sebab YB Datuk Seri dah dalam posisi itu sebagai di masa kerajaan Pakatan Harapan dan dah lama dalam bidang politik ini. Adakah sentimen the racial card digunakan di negara kita untuk mendapat sokongan seperti YB sebut tadi kan, dan propaganda-propaganda yang keluar ini adalah, as you say, kita nak dapat sokongan, dia ada sentimen mana yang senang untuk menang sokongan orang individu. Ada sokongan Chinese kita nak menang, sokongan India kita nak menang, atau sokongan orang Melayu kita nak dapat sokongan kan. Sentimen agama selalu akan dikeluarkan. You see, satu benda yang very unhealthy untuk negara kita. Very unhealthy, sebab we all live di Malaysia ni as a united country, and kita menghormati, we preach respect to one another. We write, we promote unity of the country. Tetapi bila datang ke bidang politik, kita nampak ahli politik sedemikian menggunakan agama atau race card untuk mendapat sokongan. Bagaimana benda ni harus boleh teruskan, ataupun kita kena stop it at some point, say no. Like lompat katak ni, kita kena cakap no more. Kita nak no more this. So no more this. Kenapa not just melompat adalah satu isu? Kenapa the race card also boleh di say no in Malaysia anymore? You see? Saya lontarkan soalan ni sebab saya tak ada jawapan. Tapi saya baca selalu on media social. Saya baca di mana-mana, Syarum, dan saya rasa tak ada orang nak jawab benda ni. Betul. Dan ada orang takut untuk tanya soalan ni. Sebab I'm not a racist guy. My kawan-kawan 90% orang Melayu Islam. Kan? Saya pernah pergi masjid, saya pernah sahabat saya punya ibu bapa meninggal pun sayalah masuk dalam tu untuk bantu kan. Saya tak ada masalah benda tu. Kan? Saya dalam masjid tu untuk mandikan dia, saya pun di belakang kawan saya. Kan? Saya dah experience segala dengan sahabat-sahabat Muslim saya dan my Malay friends, you see. I have zero racism in me. You are blind. I'm blind. Yes, colorblind. Colorblind, yes. I don't see a color. I see a human being. It's good to be colorblind. Saya dah baca Quran. In English lah, English. Saya pernah baca kan. I read the Bible, I read these things. So I want to learn. I want to learn and understand my friends. I want to understand my Buddhist friends. I want to understand my Christian friends, my Muslim friends, you see. Why politician menggunakan benda ni? This is something is frustrating. Tadi saya ada menyentuh sikit tentang race card ini. Sebenarnya kita rumuskan dia kepada 3R. 3R YB. Race, religion, royalty. Kenapa saya kata demikian? Ini tak payah susah kita nak faham lah. Kalau kita tengok masa kita menjadi pembangkang pada era sebelum kita menjadi kerajaan pada tahun 2018, itulah yang dimainkan oleh kelompok
kita kata rasis, yang menjadikan kad ini sebagai bahan dia menimbulkan sentimen dan satu emosi yang negatif serta provokasi kepada sekelompok orang Melayu khususnya. Apa dia? Race. Ya. Saya masih ingat ketika di parlimen kalau kami berbahas tentang masa itu yang panas, MDB sudah panas waktu itu sejak tahun 2009 lagi sebenarnya. Datuk Seri sudah membawa benda itu ketika ia baru berputik begitu. Kita bawa. Apa jawab di akhir dia? Dia tidak menjawab yang kita serang itu. Dia jawab apa? Pakatan rakyat waktu itu adalah mereka yang anti Melayu, anti Islam. Dia divert. Dia tak menjawab yang kita cerita tentang apa kita kata rasuah yang berlaku itu kerosakan, tapi dia menjawab dengan kad rasis. Okay. Kita timbul isu tabung haji. Bukan baru, tabung haji telah ditimbulkan semasa kita sebelum menjadi kerajaan 2018. Kita menyatakan tentang tabung haji ini tidak mengikuti standard dan sebagainya. Berlaku kecurangan dalam tata kelola kewangan dan sebagainya. Apa jawab mereka? Ini geng-geng mujahid ni, geng-geng pakatan rakyat ni, mereka ini tak sensitif untuk menjaga kepentingan umat Islam. Mereka menimbulkan fitnah supaya kita ni subhanallah. Tapi apa yang saya boleh jawab daripada situ, apa yang dia dan royalty juga, isu raja. Kita ni tak setia pada raja, kita tak taat pada raja, kita nak hapuskan institusi raja. Then we all know it's false. Benda tu tak ada pun kebenaran. Betul. Tapi itulah yang ditanam di dalam kelompok orang-orang khususnya Melayu supaya mereka membenci golongan-golongan yang nak buat reform dalam negara ini. Baik. Bermakna apa? Ini lebih bahaya. Kerana mereka bukan percaya benda itu berlaku. Tapi exploit. Dia menggunakan, dia menjadikan isu perkauman dan royalty race dan ini untuk menimbul ataupun meraih simpati kepada sokongan politik mereka. Dan inilah yang saya kata satu tindakan sangat-sangat bahaya. Kerana ia menjejaskan pondasi ataupun menjejaskan the very basis and the very fabric of our society, iaitu apa? Kepelbagaian. You see, Datuk, kalau you sebut Malaysia without diversity, it's not Malaysia, it's something else. Don't know we are so unique as a country. As you mentioned. Tak ada ramai, tak ada banyak negara seperti kita. Betul. And we live happily, pergi sekolah sekali, tak ada kita sepatutnya di Malaysia ni sebagai rakyat Malaysia menggunakan itu untuk betul. Itu sebagai aset sebenarnya. It's satu aset untuk kita future kita ni. Itu yang menyebabkan negara kita itu digelar Malaysia yang berbagai itu. Betul. Tanpa ini, then there is no Malaysia. Inilah yang kita kata kepada mereka, stop using this three R. Let's talk about policy. Kami criticize semasa saya jadi pembangkang. Saya dah rasa jadi pembangkang Sharon. We criticize all about policy. Governance. Kita criticize about transparency. Kita criticize about tidak ada due diligence, tidak ada balance, check and balance, political reform. Kita sebut tentang parliamentary reform. But again, old habit dies hard, orang putih kata. Bila kita jadi kerajaan, kita nak buang semua ini. Tapi you listen to the pembangkang waktu itu siapa? Barisan Nasional. Masa itu PAS. Barisan dengan PAS. Apa isu yang dia orang main? The same kan. Tabung haji nak dijual kepada China. Rubbish. Tabung haji mana boleh jual kepada China? JAKIM nak dihapuskan. Mana boleh? Sekolah tahfiz nak ditutup. Mana boleh? Tak boleh. Mujahid ni menteri semua agama. Tapi YB, saya beritahu YB Liberal. Itu mungkin sentimen yang keluarkan. Tapi kalau tanya politician atau orang-orang ini di atas, kami tidak buat begini. Tapi menggunakan keuangan tu untuk bagi kepada bloggers untuk wawarkan. Lepas tu dia orang duduk tepi, dia cakap, ini bukan kita. Itu orang lain yang cakap. Betul. You see? Tapi siapa yang fund dia? Siapa yang fund benda tu? Siapa instruct benda tu? Siapa yang keluar naratif itu? My point is that you see this old habit dies hard. Waktu kerajaan pun dia guna benda sama. Waktu pembangkang pun dia guna sama. Nah sekarang dia jadi balik kerajaan, dia jam sekarang ni. Pasal yang dia pakai isu tu senjata makan tuan. Contoh,
Dia kata pasal arak dulu. Hmm. Oh, Mujahid, mana Menteri Agama? Ha. Orang kena langgar mabuk pun Menteri Agamanya salah. Ini Pakatan Harapan lah ni sebab dia masa zaman. Betul. Okey, sampai sekarang zaman kau ada satu produk whisky nama Timah. I'm not playing sentiment. I'm saying, look, it is your game, not my game. Ini adalah permainan anda. Yeah. Sekarang anda makanlah balik. Makan balik. Kita tak pula guna pula, tengok teruknya kerajaan. You can check my latest article on arak dan penyelesaian secara dasar. How do we tackle it in terms of policy rather than sentiment. Sekarang dia tak boleh nak jawab. Dia jam. Adib dulu orang Melayu dibunuh mana? Pakatan Harapan tidak bela. Hari ni kami dah tak ada dah. Engkau dah ada 2 tahun lah. Mana Adib punya tu kena tangkap ke belum? Senyap tu. Betul. Okey, tabung haji dijual. Tabung tiba-tiba audit report keluar 2019 bagus. Pasal dia ikut standard. Senyap. Betul. Not even to say sebab tabung haji tu bawah dia. Patut dia give credit lah. Due credit lah. Tapi oleh kerana dia dah main benda tu, takkan dia nak telan balik dia punya. Betul. So this is what I mean. Ini bagi saya kena serang Datuk Hans Syarul, saya tak kisah. This is me. I'm a politician. Tapi whenever you touch the bigger issues such as race, religion, royalty, that hurts all Malaysia. Betul tu. Saya boleh suffer that feeling. Okay, fine. Alhamdulillah. I pray to Allah Subhanahu Wa Taala, give me strength, oh God, for whatever happened to me personally. But God, this is the people of Malaysia. They are hurt by these people. Sebab itu saya kata, enough is enough. Saya jadi Menteri Agama hari itu, Syarul, Dato' Ishan, saya perkenalkan the compassionate Islam. Dasar rahmatan lil alamin. Tapi sebelum kita masuk yang tu, ada YB, soalan dia? kita akan bincangkan topik tu dengan lebih mendalam. So kita akan berhenti berehat seketika, berikan kepanasan ini reda sedikit. Kita akan berhenti rehat, kita kembali semula selepas ini. Bertemu kita sekali lagi dalam program Terus Terang dibawakan khas dari studio kita Budak Ampang. Sebelum kita berehat tadi kita dah dengar ulasan yang mana memang yang menariknya bila YB sebut 3R tu, itu yang berlaku pada hari ini. Dan kita akan terus bertanya lagi kepada YB soalan-soalan, sebab yang menariknya Datuk Hans YB banyak isu juga yang nak disampaikan, nak diperjelaskan. Ni mesti nak tanya satu soalan ni yang kait dengan isu-isu tu. Tapi sebelum yang itu, Datuk, kita nak tanyalah kepada YB sendiri. Sebab kalau kita lihat, amanah ditubuhkan adalah sebagai alternatif bila mana PAS tidak lagi melakukan falsafah mereka, PAS for all. Tapi kalau kita lihat PRU 14 yang lepas, mereka masih lagi menang 2 negeri untuk terus memerintah sebagai kerajaan. Tapi bila diberikan peluang, yang mana kalau kita lihat pada hari ini, mereka ni kita kalau katalah daripada gambaran netizen, mereka ni dari segi sebagai bangkang okey. Tapi bila diberikan peluang jadi kerajaan, macam-macam isu. Kalau kita lihat, YB lah paling banyak kena sebelum ni YB. Isu adib. Tadi pun sebelum kita berehat, isu timah kan. Jadi kalau melihat kepada senario pada hari ni lah YB, apa YB boleh komen tentang apa yang mereka kata nak perjuangkan Islam itu hanya sekadar retorik saja. Silakan YB. Saya nak rephrase perkataan amanah sebagai alternatif kepada PAS. Mungkin pada peringkat awal itulah tanggapannya. Saya semasa kami nak menubuhkan Parti Amanah, saya one of the founder untuk asaskan itu, kita buat brainstorming. Kita dah jangka when Amanah will be founded, bila dia diasaskan, orang akan sentiasa mengaitkan kita sebagai parti sprinter kepada PAS. Okay, fine. I mean that's the fact lah. Kami semua daripada PAS. Tuan Haji yang berhormat Mak Sabu Presiden kami adalah timbalan Presiden. I mean that was the highest position. Saya Salahuddin Naib. Saya sendiri sebagai AJK PAS Nasional yang head the National Unity Bureau. Okey, saya kata kita boleh terima kenyataan itu. Tetapi
adalah tidak wajar jikalau ia diteruskan begitu. We will forever be labelled as party splinter, Parti splinter. kan? Yeah. Which is not good. Betul. Okay. But I have a solution. Okay. Saya bercakap pada waktu itu ketika kami mengadakan retreat, ya, saya menyatakan saya ada solution. Pertama, Amanah should have a stronger philosophical background on what it inspire. Amanah perlu ada satu latar belakang filosofi yang apa yang dia nak aspirasikan. Satu. Yang kedua, Amanah perlu mendapat ground, sokongan public. Bukan hanya eksklusif 2-3 orang, tapi public. Dan yang ketiga, Amanah kena attach kepada coalition politik ataupun politik kita kata kolusi bersama dengan rakan-rakan yang waktu itu kita bersama dengan DAP, bersama dengan PKR waktu itu. Inilah yang akan menghilangkan apa sahaja satu label yang menyatakan kita ni alternatif. Actually, I don't like that word. Okay, tapi tak apa, I rephrase that. Okay. But it has proven yang saya cakap tu betul. Maka itu kita mengasaskan perjuangan Amanah ini di atas dasar Islam, rahmatan lil alamin, to make it simple in English, compassionate Islam. And that's what the Prophet was brought for, to give compassion. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Compassion can be in many ways. It's across the board. Compassion in everything. Compassion is everything. Yeah. You are compassion with me this morning when you say, okay, I minta awas sikit, 10:30 because I have another appointment. That's compassion. Yes. Okay? So you said, I told you about something that will tell the public about how we should live peacefully. That's compassion. Yeah. So setiap gerak-geri kita, compassion. Kru yang bagi ke I minum ni, that's compassion. Dia tahu saya dahaga, datang dari jauh. Tell me, in every breath of your life, there's no compassion. Even when you sleep all these days, you sibuk, you tidur, itu satu compassion. So this is what we aspire. So it's across the board. So, Alhamdulillah, that philosophy became synonym dengan Amanah hari ini. Sebab, dan saya akan cerita pengalaman kita jadi kerajaan, kita bawa idea ini dalam konteks dasar. Okay. Yang kedua, kita telah menyapat sokongan orang ramai. Saya buktikan apabila waktu itu, walaupun kami baru berumur 2 tahun, 2 years, 2 years as a party, tapi calon-calon kita dapat lebih kurang 11 ahli parlimen di dalam Dewan. Yes. You masih remember tau, saya datang pada Parit Bunta tau. Parit Bunta ni hardcore PAS tau. Betul. Saya menang atas tiket PAS. You imagine, saya keluar buat Amanah. You can imagine how I face the PAS supporter. Tapi alhamdulillahirabbil alamin, we won. Apa tandanya itu? We get the mass support. Yes. Dan yang ketiga, coalition kita dengan PKR, dengan DAP dan kemudian waktu itu bersatu, memberikan kita ruang untuk gain more ground in terms of the chance to be the government of the day post 2018. So alhamdulillahirabbil alamin, my wish came true when I told them, the founders of Amanah, about 3 years ago, inilah yang maksud saya. So sebab itu hari ini kita bukan lagi alternatif. Bukan lagi. Dan kita bukan lagi splinter. Kita stand alone with a clear vision to unite the people. We are anti-racism at all costs. At all costs. At all costs. No tolerance on racism. And I think this is what we aspire to be, the party for all Malaysia. Sebab itu Amanah dia bukan untuk orang Islam saja. We open for all. Ada China, ada India, ada Sabah, ada Sarawak. So and I think this is the future. Dan saya yakin dengan gagasan ini, we call it as the compassionate policy, ataupun gagasan rahmah ini, will be the future ahead for not just Malaysian. I tell you, not just Malaysian. Dato', I gave a speech in Cambridge University when I was a minister, because I proposed this idea of compassionate policy. They want to hear a minister of religion, Islam, talking about compassionate policy. Hey, come on, I want to hear. So they invited me to Cambridge. I spoke. I told them, this is a compassionate policy. ABC, this is what we do. Race, religion. This is what we do. Economy. This is what we do. And they say, oh, this is the first time we hear from a minister of religious affairs to talk about
about compassionate, and I was invited to BBC Hub Talk with Zainab Badawi. She was like, style dia lah kan. Compassionate ni macam mana you ni Islam. So we defended. Alhamdulillah Rabbil Alamin, I spoke to all the EU ambassadors in Malaysia. I called them. I said this is the new policy. I call all the Arab Islamic countries ambassador. I call all the Latin American punya ambassador. Even the ambassador of Pacific, Asia Pacific. I call them and I told them about the compassionate policy in detail, which I have, and which you should read my book. There's detail there. And then this is the first time we hear. And the best part, compassionate ni, saya integrasikan dia dengan SDG, Sustainable Development Goals, United Nations 2030. Bila United Nations punya commissioner datang, saya cerita kat dia, terus dia berminat. Kemudian pada United Nations SDG Summit in KL 2019, you see, I was the first Minister of Religious Affairs to be invited as a speaker for 10 minutes to talk to the world about United Nations, which Malaysia was the host. So, mean to say, just to conclude, with such big ideas like this, where can you go wrong, brother? But as you said, the bigger the vision is, the more dia punya challenge. But insyaAllah, I think my party will take that challenge. Tapi itulah YB, tertarik juga sebab tadi pada awal kita bincang tentang 3R. Lepas tu pula tadi pun YB dah perjelaskan bagaimana konsep rahmatan lil alamin kan. Tapi untuk soalan yang seterusnya YB, masa YB sebagai menteri yang menjaga hal ehwal agama ni, bila tadi pun YB sebut tentang coalition dengan, biasa kalau di Malaysia bila sebut DAP dah pandang macam-macam ya, Datuk mereka memberikan persepsi kononnya YB ni liberal. Jadi nak tak nak, sebagai contoh tadi pun YB ada sebut tentang tabung haji. Tapi apa yang menariknya, Ketua Audit Negara kata telus, tak ada penyelewengan, tak ada kecurangan. Tapi kadang-kadang kita, yelah, macam YB sebut tadi, dah dipasakkan dalam minda. Jadi mungkin netizen pun fikir something yang lain. Tapi kalau diberi ruang kepada YB untuk perjelaskan dengan, mungkin sebelum ni YB dah explain tempat lain, tapi di sini apa yang boleh YB jelaskan tentang apa yang telah YB bawa, bagaimana ketelusan ini telah dibuktikan dan apa yang YB boleh sampaikan kepada penonton terus terang. Silakan YB. Okay, I think this is the practical side of being compassionate. I think individually, secara individu kita boleh berlaku compassionate as our choice. Okay, you can become compassionate and you become non-compassionate. That's your choice. It depends on how you were brought up, how you feel. Tapi at the end, saya sebagai orang politik, akhirnya yang saya nak terjemahkan ni, Sharum, ialah dalam bentuk dasar. Because that will benefit the whole society. And the future as well. And the because future once your as well. dasar is there, there's a platform, the future as well. the Kita foundation. dah set a precedent there. So what happened dalam konteks ini, bila saya diberikan amanah, Alhamdulillahirabbil alamin, it's all with God's will. Saya jadi menteri, dilantik, dan ketika itulah saya rasa ini satu peluang yang terbaik. Since that is the best opportunity we have. Masa itu kita namakan Malaysia Baru. So it's something like, okay, now it's on a clean slate now. Okay, do what you want to do, you know. Okay, then Alhamdulillah, I said, well, I will do whatever I believe I want to do that aspires and give benefit to everyone. Itulah yang compassionate policy. So saya perkenalkanlah dasar gagasan rahmah, we call it. Gagasan rahmah, we call it. So this gagasan, of course, I have to follow the due process. Saya tidak boleh tu, okay, hari ni saya jadi kerajaan, saya kata saya nak buat gagasan ramah. Apa benda orang tua ni cakap ramah ni, budak perempuan mana ni? You know? So, okay, let's follow the rule. Apa dia rule dia, Datuk? Kalau Datuk tengok in all the previous policy of Islam, sebenarnya dia perlu ikut satu dia punya prosedur. Antaranya prosedurnya ialah Menteri Agama, kalau dia nak membawa apa-apa, dia kena refer kepada Majlis Tertinggi Agama, which is the highest body of all the state yang mewakili dia punya pengarah, dia punya ketua Majlis Agama, to talk and give you the chance to explain. Okay, kerajaan baru ni apa dasar dia? So this is where I did my platform. I dah detailkan lah. But then there's satu lagi challenge that I have to convince the Majlis Raja-Raja. Because they bukan ketua agama. Ketua agama. So they need to have endorsement to them.
So what happened was I was like for the first 6 months of my tenure as a minister, saya duduk round seluruh negara, jumpa di negeri-negeri dengan paduka-paduka tuanku with humbleness, cerita kepada dia, ini dasar baru Patik nak bawa Islam yang begini-begini. Alhamdulillah, they were very convinced about this. Did you receive it well? Climax dia, they brought this to the Majlis Raja-Raja Council. Okay. Kan dia ada setiap tahun, big, you know. Before the formal Majlis Raja, they have a pre-council. Yeah. Okay. So they call me because I have talked to them. So kami kata, can we put our agenda so that you know, tuanku-tuanku, please bring this to the full meeting and endorse, because Patik memerlukan endorsement pada tuanku. Itu pun dia kata, kita ni anti raja, kan? Bahal kita nak buat apa pun kita rujuk dulu, because we know that they are the supreme to protector. Pergi jumpa SP. Okay, dia kata call the minister to give us but only 10 minutes. Dia punya style itu 10 minit ya, tak boleh nak cakap macam kita ni. Okay. Comes. Okay, this is what 10 minutes. How am I going to say 10 minutes? It's not enough with the policy of for the country, policy country. Okay, never mind. I know my way. So I was a lecturer before. So kita pun explain ada. You know, it was actually 10 minutes. Lala dia jadi apa tu? Dia jadi half an hour. Jadi setengah jam. Because they were so interested in questioning, you know, is it good? How you come to think of this? I said, begini, because, you know, when they came in the meeting, endorse terus. So, I got the endorsement. Di Majlis saja. Ini bukan main-main punya ni. Not many can get endorsement. You know? Okay. And then I went to the cabinet. Because cabinet pasal dia nak bagi peruntukan. Alhamdulillah, it was approved by the cabinet. And then so it was into 25th October 2019. Sorry, wait, I need to ask. When you say approved by the cabinet, maksudnya was it just from the government side of that Puan Pakatan Harapan who endorsed it, or you had at that time opposition, which was BN and PAS and so on, go against it? Or you managed to get the numbers from both sides? No. The cabinet means this is the government's policy. Okay. Then of course rakyat tak tahu. Tanya soalan sebab diorang macam mana you get this done in parliament? This is the government policy. Once it is considered as a policy by the, of course the Raja-Raja Melayu dah terima. So kabinet pun takkanlah Raja Melayu terima dia nak tolak. Dia just endorsement in terms of dia nak bagi peruntukan. And the fact of the matter is that untuk bajet 2020 sebelum kami jatuh tu, sebab 2019 dia bentangkan, I got a budget for 10 million. Untuk apa? Untuk saya terangkanlah kepada rakyat. You must remember tu baru 2 tahun tau ada tu. The branding, how to get the narrative out. Nak branding dia, nak explain to the because you have to get the endorsement of the rakyat as well. There's a process. Raja to parliament, but you also need the rakyat to say yes, we want this. Tapi saya tak sempat 2 tahun and then kita jatuh. Okay. What happened was that dengan polisi itu, I went around the world. I talk to them. This is policy. Dia orang meminat sebab dia orang kata compassionate policy ini adalah satu polisi yang for them is new. In terms of dia diintegratekan pula dengan sustainable development goals and all that. So what happened? Tadi balik sebab itu diterjemahkanlah dalam tabung haji. So how can you be compassionate tiba-tiba you tidak membetuli segala kecurangan yang berlaku? It's not compassionate. Bukan compassionate mana dia tak apalah rosak, compassionate tak boleh. You have to do something about it. Sebab itulah kita datangkan plan penstrukturan semula tabung haji. Because there's banyak di sana berlaku penyelewengan yang dibuktikan oleh audit. If I'm not mistaken, maybe Dato' Sri, tabung haji also dengan wang yang mereka beli, adakah tabung haji boleh invest untuk grow their funds as a business? Boleh. Okay, you see. Sebab orang selalu katakan, ni duit rakyat. Ni begini, kita letak sini untuk ada untuk peruntukan untuk digunakan untuk elemen-elemen sepatutnya dalam struktur tabung haji itu. Tapi tabung haji juga ada arm untuk business arm. Di mana where we of course the funds are spent in a certain manner of religion linked to Islam and so on, you see. So mungkin rakyat pun tidak tahu why penyelewengan atau these issues berlaku, you see. Sebab there's a business element in tabung haji. That's right. To make tabung haji a sustainable funding rather than wang itu duduk di sana. You know why? That is a good question you raise. Even maybe orang lain pun, orang Melayu pun tak tahu pun, orang Islam pun tak tahu sebenarnya. Apa dia sebenarnya? You know that tabung haji bagi subsidi haji, we call it subsidi haji.
kepada jemaah haji where pada start 2009 kami start giving that sampai sekarang, di mana orang yang nak pergi haji dia hanya membayar lebih kurang di dalam 10,000 sahaja. Yang And the rest tabung tu haji mengambil tabung haji. tanggungjawab itu. Yes. Nice, but in a business sense of it, Okay. kalau 2009 Syarul, kos haji 12,000. You pay 10,000, apalah I give you 2,000. But you must remember, kos dia takkan kekal 12,000. Ya. Until latest, sebelum dia mungkin ni baru dia will review a new cost. Tapi until 2018, the cost is 22,000. Yeah. So, you pay 10,000, kami bayar berapa? 12? 12,000. Boleh tahan tak? Yeah. Kali 30,000 jemaah. Yeah. You are talking about 300 million you spend, 380 million you spend. Where you gonna get the 380 million? Kalau you business, you tak buat betul. Yeah. Kalau kewangan you itu huru-hara. Kalau you start giving hibah or dividend, tidak mengikuti keuntungan. Betul. This is what I've been talking about. So bila saya jadi menteri, kita cuba reform, restructure the whole thing, asset dengan liability kita equalize kan, sebab kalau tidak kita tak boleh keluarkan hibah. Betul. Yang kedua, governance, isu aset sakit terlalu banyak. You talking about 10 billion yang kami rugi. Sebab not all the assets yang invested in tabung haji were beneficial financially. Betul. Ada yang buat duit, ada Betul. yang tidak. Itu standard Yeah. standard SOP dalam mana-mana perniagaan. So it's Betul. not a fault. Yeah. It's just cuma where your investment is parked in and mana rasa yang But the worst part of this is it's normal for you as a businessman to have a good asset and a bad asset. Yes. Ada yang untung, ada yang untung. Yes. Okay, I'm fine with that. Okay. Tapi masalah dia bila you tengok dia punya cara invest tu, that setengah yang jadi aset teruk tu because there is no due diligence to such acquiring of harta ataupun saham. Dia hanya just nak untung masa tu saja, lepas tu lingkup tak apalah. Yeah. So this is where we came. Sebab itu bila dia nak rekodkan dia punya keuntungan, oleh kerana untung itu baru dia boleh bayar hibah dividen. You cannot pay dividend without you. So di tabung haji at that point, Datuk Seri, jualkan aset, mungkin saya tak tahu, I don't have the facts on this one when I state this. Mungkin they sold some assets masa Pakatan Harapan Nasional untuk balancekan of what the outstanding untuk keluarkan kepada the funding that tak cukup pada masa itu. I can understand where you're coming from. Yeah. Dalam Akta Seksyen 22(2)C tabung haji menyatakan hibah, they call it hibah, dividen lah. Bagi Arabik sikit lah kan. Hibah tu dividen lah. Yeah. Dividen tidak boleh dikeluarkan dalam keadaan tidak ada untung. Dan itu known lah kan. Known. Dan aset lebih rendah daripada liability. Yes. I mean the company is not doing well then. Yeah. Betul? Betul. Okay. What happened since 2014 Syarul? 2014 ini bank negara sendiri sebut ni, Zeti. Datuk Tan Sri Zeti. Okay. Dia telah tulis surat kepada tabung haji. Hey, you are giving out hibah yang tinggi. You punya ni tak aset semakin susut ni. Yeah. Because if you go straight like this, Datuk, what happen? They may have to get the reserve. Yeah. When they correct the reserve, what happen? Tidak ada kecairan lagi dah. Yeah. Because ini deposit. Kalau kata orang tu nak keluar duit, dia mari kata tak percaya, dia nak keluar duit. Where you gonna get Sebab that? dalam reserve yang saya pun dalam dulu finance saya sebagai pengurusi finance masa Pakatan Harapan YB Gobin, kita selalu protect the reserve. Yes. The reserve tu adalah sesuatu yang you do not go to That's right. until you are at your final limit. Betul. Dan untuk keluarkan reserve tu pun bukannya senang. Betul. Tetapi ada orang yang melihat reserve itu sebagai banyak wang dalam tu, macam mana kita nak pakai. Okay. You see? Ini dah, this is where the problem lies. Yes. Dia nak buat keluar dividen. Tapi dia nak bagi tinggi pula tu. You know, tabung haji bila you keluar dividen tinggi, it's alhamdulillah I got 6%, 5%. But mungkin to please the rakyat, you see. That's the For- point. for support, actually. That's the Yeah. point. Okay. Where you gonna get the money? Ambil reserve. When you correct reserve, you are talking, itu finance. You know, tabung haji, dia punya aset semua hampir 80 billion. In the billions. You know how many depositors we have? 9 million. Yes.
9 million is almost half of all the Muslim in Malaysia deposited in our tabung haji. Betul. Where you gonna get kalau berlaku liquidity? Waktu itu orang nak keluar. Where you gonna get that liquidity? I said, you can understand tak? Ini yang rakyat yang tak faham. Bukan rakyat tak faham ni, yang Dia tak tahu. Yang jenis-jenis ni. Yang jenis-jenis Ada jenis lah. race ni. Betul. Dia tak faham. Okey. Tadi balik pada soalan. Baik. Apa kita nak buat ni? Okay, what we do is kita kenal pasti dulu, kita bagi bersih kita punya kewangan dulu. We clean our account. Apa clean our account? Yang rugi kita kata rugi. Yang untung kita kata untung. Adalah dia panggil Malaysian Financing Report Standard punya apa PI1. Baik. Dari situlah kita dapat tahu rupanya actually kita ni gap kita bukan 4.1 billion pada 2018 mengikut 2017 mengikut laporan audit. Audit kata ini 4 billion ni you gap ni. Bukan kita kata. Bila saya take over, it was already 10 billion. Apabila kita do the apa dipanggil menyenaraikan nilai rosot yang sebenar. Nilai rosot yang sebenar. That comes about 10 billion. Aset sakit ni. What happened? Kita tolak 10 billion ni. Aset-aset ni saham, hartanah, company yang kita ada. Ambil. Lepas tu, this is where the role of the government yang nak selamatkan kepentingan, yang kata kita tak jaga Islam ni. Yang kita tak jaga Islam ni. Ya? Dengar tu yang kita tak jaga Islam ni. Ya? Dengar tu The government, saya bersama tabung haji convince the government, if you don't come and help us, tabung haji habis. Where you gonna get the money? Bincang. This is where the I would say the yang paling satu pendekatan yang paling I would say kreatif dalam menyelesaikan masalah tanpa membebankan kerajaan in terms of kita tak mau menambahkan hutang kerajaan. Kalau kita menambahkan hutang kerajaan, credit rating will be at stake. It's not easy lah tu, Syarul. Orang nak serang saya, okeylah. Macam saya katalah, saya ni dah biasa dah. Tapi bila you serang membawa image yang buruk pada Islam, that's not the way. Okay. Takkan orang Islam kalau begitu, rugi pun tak apa, asal nama Islam, aku jaga je lah. Asal Islam, Allah will protect me. That's wrong. Allah do not protect you when you do not protect yourself. To work for you. Allah wants you to help yourself. Help yourself. Yeah. Then I will Allah protect akan you. guide you towards this place, but you are the one who has to usaha. Then I will protect you. You tak buat apa, you kata serah pada Allah ni umat Islam punya. And then government kena bawa keluar 10 bilion, berapa bilion kan nak selamat. Lingkuplah kerajaan. Betul. Okay, this is a very innovative, and for that we receive an award actually at the international level for Islamic Finance Best Award. Apa dia? Now this 10 billion kami asingkan, kami pindahkan, tidak jual transfer, pindahkan kepada UJSB, iaitu Special Purpose Vehicle from the Ministry of Finance Incorporated. Ini yang dia kata Guaing ni wahal. Ministry of Finance, siapa-siapa, kalau Datuk pun jadi Ministry of Finance lah esok insya-Allah. Datuk aja nak kuasa untuk nak buatkan di special purpose. Tak ada siapa lain boleh. Sebab dia pegang jawatan tu. So it so happen Guan Eng. Aku nak buatnya. Lepas tu dengar Cina. Terus kena kepada. Saya nak buat macam mana? How kan? Tapi bila dah fikir racist ni, yang Datuk kata It's tiring lah. Dia fikir racist, itu yang dia kata Guan Eng yang beli ni. Jual kan. Wahal we transfer. Saya bukan nak defend Guan Eng ke apa sini tapi it's just the sentiment of how the structure berlaku dan utilize it untuk benefit kepada satu parti by shooting one race down. Betul. That is my frustration. I'm not interested in Guan Eng. I'm interested in the race tu. the race card ni. Aduh. So what happened bila kita pindahkan kepada UJSB, the government dia nilaikan that 10 billion because itu semua adalah harta. Betul. Dia nilai dengan harga premium. Harga premium ni masa harga dia beli dulu. Masa harga nilai dia awal dulu. What we get is from out of that kita ada lebih kurang 20 billion. Dinilai oleh kerajaan. So how does the government give you 20 billion cash? No, he doesn't give 20 billion cash. Dia bagi sukuk. Yes. Dia terbitkan bond lah. Melalui UJSB, sole yang pelanggan dia lah Tabung Haji. We can do whatever we want with this bond. I mean, you know, you have a bond. You can go around the world kan? Yes. I have 20 billion. Using sukuk. Yes. So by doing that, Alhamdulillahirabbil alamin, that 10 billion gap yang I kata tu, dengan sukuk itu kita sudah tutup that.
10 billion. And then kita ada extra, I think if I can recall, lebih kurang dalam 900 juta lebih, hampir 1 billion. Itulah dia nilai 1.25 dividend yang orang maki saya tu. 1.25%. Apa sikit dalam sejarah, tak pernah berlaku dalam sejarah. Betul. Dulu dapat 6%. Saya kata, bolehlah. Kau nak 6%, aku ambil duit kau nak. I give you 10%, but I take your money. Come. Ni macam Pak Mantelo lah. Do you want me to do that? I said, look, 1.2% ni kami baru selamatkan kawan ni baru keluar bilik operation lah. Nak mati dah dia ni. Syukurlah 1.25%. Kami dah selamat benda yang lebih besar, the bigger picture. The bigger picture. Alhamdulillah. Tapi again, the race people ni, racist ni, they play this card. Tengok bila Pakatan Harapan, tengok dia anti-Islam, dia anti-Melayu, dia bagi 1.25. Dia tak tahu yang kita pening kepala nak selesai masalah ni. Saya harap YB penonton-penonton di Terus Terang ni akan nilaikan apa yang disebut oleh YB Datuk Seri ni. Sebab mungkin ramai di luar sana tidak tahu tentang informasi seperti ini. Kan? Ramai mungkin tak pun tengok di kaca TV kita tentang parlimen, tentang apa yang didebatkan di dalam parlimen, isu-isu yang dibawakan. Itu sebab saya sebagai rakyat Malaysia selalu minta masyarakat kita untuk menonton parlimen. Find out what's happening. Sometimes yes, it's a joke, you can see, and I admit it, sometimes joke, but daripada tu kita boleh nilaikan. And we need programs more like this for individuals like YB Datuk Seri untuk datang untuk explain benda. This is why we do Terus Terang. This is why we are here. We are not here to condemn people. We are not here to jatuhkan people. We are here to get the truth. We are here to tell the people, look, these are what is information you have not received and you do not know from the people who are leading us at that point, you see. A lot is kept behind. Kenapa by leaders? Diam, selamat. Keluar, boleh attack. Kita diam. Tapi saya nampak dari Pakatan Harapan, mereka keluarkan informasi tu dan open to attack. Depan-depan. Betul. Confront. So, kepada masyarakat Malaysia, adakah anda inginkan orang untuk sembunyikan semua dan keluarkan satu ayat statement-statement tiap-tiap hari dan anda tidak tahu apa sebenarnya cerita, atau ingin satu kerajaan yang keluarkan semua secara tulus, secara terbuka, ikhlas, dengan integriti? This is the decision we have to make as voters, as individuals to protect our country. Tapi, but as you said, Alhamdulillah, when you come up with the truth, you explain to the people, you confront in terms of you give facts, you give figure. Walaupun saya diserang waktu itu, tapi 2019 punya audit report, masa tu kita dah jatuh. Clearly stated, okay. What was the problem that we face dulu? Pertama, dia orang tak ikut standard kewangan. Rugi dia kata untung. Okay? Yang rugi dia tak masuk rekod. So I said dekat tabung haji, please be fair, bersihkan. Even you have to bite the bullet, never mind. Lebih baik sakit sekarang. So that's what we did. Alhamdulillah, sebab itulah report kata they follow the standard. Yang kedua, kita kata isu yang dia orang kata kita ni jual aset lah, apalah. Tak ada pun jual aset. Yang ada ialah transfer aset. Why we transfer? Suka-suka ke Syarul? To get that 20 billion. Why? When we get that gap tutup, then we can pay you hibah. So these are the issues yang kita telah bawa, dan I think Alhamdulillah when you face the fact, you confront it, you explain with sincerity, jujur, this is what compassionate is all about. Berbohong bukan compassionate. So rahmah itu ialah bersikap jujur dan ikhlas, telus. But finally, it's what the truth will prevail. Akhirnya bukan saya yang mengaku kata betul. Ada siapa lagi besar pada ketua kaunter negara ni? Can you tell me? Ketua audit ni siapa lagi besar? So these are the fact yang orang duk attack saya. Okay, the latest fact ni mungkin ramai tak tahu, which I want to share. Saya juga diserang menyokong LGBT dulu. Oh yes, it's issue. So, you tak tanya pun yang tu banyak kita cerita ni. Okey. Kita bagi last question ni sebab panjang kita punya episod ni. Banyak nak bincang ni. This is interesting. Saya menteri sokong LGBT. What happened was ada seorang tu, Nisha Ayub tu. Dulu dia ada gambar dia letakkan dekat Pulau Pinang tu, ada satu exhibition. Jadi akhirnya saya kata it's not nice for you to put that kepada inilah organizer tu, it's not nice for you to put such icon dengan you kata ini icon. This is how sensitive it is. Saya kata I was the one who asked to put down the ni.
kepada state government, maksud Penang state government. Okey lah, mereka accept lah. And then, bising. Aku panggil Nisha tu, let me explain to her why I did that. Itulah cerita yang pertemuan dengan Nisha. Bukan pergi tu sokong dia. Pergi tu to explain why I did what I did. Itu saja. And then dia start saying, fitnah, saya sokong supaya transgender ada toilet. Satu cepat short kita short je. Ada satu lagi. Adakah dalam segi Islam and so on in Malaysia, orang anak-anak muda kita, especially 18 to 21, mereka suka konsert, mereka suka dihiburkan, kan? Sebab we can have our religious classes, we can have our economic classes, our political classes, or history classes to develop. Tetapi and we can go to the mosque, we can go to the churches in Malaysia. This is the wonderful part about Malaysia yang kita ada, kan? Tetapi orang macam kata, selalu ni Kementerian Agama ni selalu tahan konsert-konsert kat Malaysia, kan? Sebab dia orang tak bagi. And this is why orang tak nak konsert orang atau penyanyi-penyanyi antarabangsa tak nak datang kat Malaysia. So kita tak cukup dalam segi hiburan kita, kan? Kita disekat banyak. Filem kena potong, ini kena potong. So saya datang dari industri hiburan, kan? Filem saya kena potong 12 scene dulu. Itu sebab saya tak nak buat filem lagi. Dan saya agak marah pada masa tu sebab cerita saya actually is about a Malay man and his identity, you see. Tetapi anyway, I won't get to that. It's just that in general, short one je, baby. Do you say yes to this, or do you say no to this, or do you feel that there must be pros and cons? How do you feel about tentang this issue tentang anak-anak muda kita yang inginkan konsert, inginkan filem-filem yang mereka and then biar mereka menilaikan sendiri. Because if you suppress, they will retaliate. Agreed. Do not suppress our young generation. Okay. You see. It is not about a white and black, yes or Okay. no. Because this is a complicated matter in terms of policy. But I would say, you cannot deny the fact that youngsters need entertainment. Itu penting lah. And you have a lot of genre entertainment. You nak yang mana Islamic, okay, go. You nak filem yang agak tersikit, okay, go. You cannot enforce. Semua kena standard. Okay? Itu my point of view. Why? For me, I believe in giving freedom for your creativity. Takkan semua satu ya. Lagu, you nak genre nasyid, okay lah, fine lah. Tapi kalau you nak genre hip hop, takkan I nak marah kot. You bersaing lah. Kalau nasyid lebih baik, then okay, dan nasyid pun ada lah. Piala nasyid terbaik okay, cool lah. We have this in Malaysia. Kita ada ni, bukan kata kita tak ada. That's right. Kita ada piala nasyid, kita ada semua all these things. Bermakna that is acceptable lah. Okay, so you cannot force people. Okay, filem contoh pun sama, it's about creativity. When you talk about transgender, you are not saying I support this transgender. Oh, they are right. I'm talking about what are their problems. Can you please understand their problem and try to find out this way out? If that is the message, then cool. Then people will first understand, oh, kesian kat dia orang transgender ni kena pukul, kena apa, just because they are being discriminated because sometimes it's in their life before when they were younger, previous times that they've experienced benda ni. So in that light, when you show that in that light, in terms of you want to educate and solve a problem, I don't have problem with that. Cuma dalam kita punya konteks, of course we are talking about filem yang show, dia nak show dia punya pengajaran. Tapi dia show benda lain contohnya. Itu dilihat lebih daripada pengajaran. Itulah yang jadi masalah. Okay. So, kalau dulu dia orang kata Kementerian Agama ni lah yang menyekat konsert dan sebagainya. Sebenarnya that's not true. Because kami hanya salah satu daripada jawatan kuasa, JAKIM tu. JAKIM. Dia duduk dalam salah satu daripada 12 orang dalam JAKIM. Dalam jawatan. But you must remember, Kementerian Penerangan ada, tourism ada, polis ada. Baik. Now, kalau mereka nak meyakinkan bahawa benda ini tidak ada masalah, then you find a way lah macam mana nak selesai. Saya masalah ni apabila konsert tu tak dibuat, sedangkan itu lebih kepada isu teknikal. Tapi dia orang salah, ni orang agama tak bagi. Tak ada apa pun, kita tak kata apa, we were just giving our opinion. Kami hanya memberi kami punya pandangan, bukan dipaksa. Tapi itu dianggap sebagai satu paksaan kepada pandangan. Of course, saya menasihati kepada penggemar-penggemar industri hiburan that I think number one, you should think it is natural untuk orang suka kepada hiburan.
Number 2, you must remember what is important behind all that is pengajaran, not the thing itself. Dan yang ketiga, when you want to show that pengajaran, of course you have to be a little bit sensitive lah. Yes. Kan? Dan yang keempat, at the end of the day, for me, kalau orang tu kata kami nak lebih Islamik, you create lah more producer yang Islamik. Kalau Hans Isaac rasa dia boleh dapat Islamic market kerana dia kata kalau buat filem Islamik orang akan lebih ramai, dan itu masalah dia nak mendapat dia punya pasaran di situ. Do it lah. For me, you compete lah. Compete lah. Betul. You compete lah. Jangan oleh kerana you nak buat Islamik, orang lain tak boleh buat. I don't think that's right. Baik. That's a long one. Thank you. I appreciate that. But that is dasar. I'm talking about dasar. Tidbits apa itu, siapa nak potong you punya, I don't know. Yeah, understand. Understand. I'm just talking about process. Okey, untuk minggu ini terus terang memang hangat, topik pun sangat menarik untuk kita bincangkan. Namun kita berada di penghujung siaran YB. Terima kasih YB. Jadi daripada studio kita Budak kami ucapkan terima kasih atas kesudian YB. Dan untuk penonton terus terang, terus kekal menonton program terus terang ini di semua platform media sosial kita Budak Ampang, dan dari studio kita Budak Ampang kita akan pastikan anda berterus terang. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.